Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum meneruskan acara majlis, marilah sama-sama kita melafazkan umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, yang berbahagia Profesor Madya Dr. Masli Irwan Rosli selaku pengurusi Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses, yang dihormati Timbalan Dekan, Penolong Dekan, pengurusi jabatan Yang Berusaha Encik Muhammad Najib Adun, kaki tangan akademik FKAB, kaki tangan pengurusan dan profesional kaki tangan pelaksana serta hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Bersyukur kita kehadirat ilahi justru dengan inayah dan kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul pada pagi Jumaat yang penuh barakah ini. Setinggi-setinggi penghargaan dan ucapan terima kasih pada penceramah jemputan kita hari ini, iaitu Yang Berbahagia Ustazah Rosmawati binti Abdul Wahab, atas kesudian beliau melapangkan masa untuk berkongsi ilmu dengan kita dalam sesi tazkirah Jumaat FKAB siri ke-76. Pada kali ini, anjuran Jabatan Kejuruteraan Kimia Proses, Kejuruteraan dan Fakulti Kejuruteraan dan Alamina. Baiklah, tanpa membuang masa, saya menyerahkan kepada pengurusi jabatan untuk menyampaikan kata-kata haluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Muhammad Najib Mat Samal selaku moderator kita pagi ini. Buat semua kaki tangan fakulti, barisan pengurusan Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, barisan para pensyarah, kaki tangan pelaksana dan semua para jemputan. Saya nak ucapkan selamat datang ke sesi tazkirah KAB siri 76. Dan yang kita hormati dan kita alu-alukan penceramah jemputan kita, Ustazah Rosmawati Abdul Wahab. Ada Ustazah dalam ni? Assalamualaikum Ustazah, ada Suara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Saya mewakili Yang Berbahagia Dekan Profesor Engineer Dr. Muhammad Shuhaimi. Beliau tak dapat bersama kita pagi ini kerana ada urusan di luar. Jadi saya mewakili Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina mengucapkan selamat datang, alu-alukan dan mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Rosmawati kerana sudi menerima jemputan kami untuk menyampaikan tazkirah ataupun perkongsian ringkas di pagi Jumaat ini. Untuk makluman Ustazah, memang ini merupakan tazkirah ini merupakan rutin di fakulti. Maksudnya tiap-tiap pagi Jumaat biasanya kami akan adakan sesi tazkirah sebentar sekejap di kalangan ahli fakulti tiap-tiap Jumaat, dan kami juga jemput ada jemputan daripada luar lah, daripada luar fakulti ataupun daripada luar universiti. Jadi fakulti mengharapkan aktiviti macam ni merapatkan hubungan kami antara ahli jabatan. Maksud seminggu sekali kami berjumpa walaupun di ruang maya. Kita berjumpa, kita mendengar perkongsian apa-apalah berkenaan kekeluargaan, keagamaan, perubatan dan sebagainya. Jadi sekali lagi saya mewakili fakulti mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Ustazah Rosmawati, dan saya mendoakan semoga sesi perkongsian pagi ini memberi manfaat kepada semua. Terima kasih juga kepada semua para peserta yang sudi meluangkan masa bersama-sama kita pagi ini. Okey, sekian, terima kasih. Saya pulangkan kepada pemudah acara, Cik Najib. Terima kasih kepada Dr. Masli. Sebelum majlis diserahkan kepada penceramah, izinkan saya menyatakan sedikit latar belakang mengenai beliau. Ustazah Rosmawati binti Abdul Wahab adalah pesara guru muslih 1945 sampai 2017, pernah berkhidmat di Sekolah Rendah Islam Hidayah Johor Bahru, Aman Kota Baru, Sekolah Al-Amin Bangi, Al-Amin Nilai,
Sekarang ni buat bisnes kecil-kecilan, mengajar tuition dan mengajar mengaji. Itu adalah sedikit mengenai latar belakang Ustazah Rosmawati. Untuk tidak membuang masa, majlis dengan sukacitanya menjemput Ustazah Rosmawati bagi menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk Kesan Ikhlas Hubungan dengan Allah, Bagaimana Keuntungan Buat Orang Yang Ikhlas. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Cik Najib, moderator. Jazakumullah khairan juga kepada Prof. Dr. Masli dan juga tim Tazkirah Fakulti Kejuruteraan. Ya. Dasiri 76, Masya Allah. Satu usaha yang amat baik, subhanallah. Dan insya-Allah kita mengharapkan ini satu contoh usaha yang insya-Allah mendekatkan diri kita di samping menyatukan hubungan silaturahim antara fakulti dan umum. Ya. Mudah-mudahan ia dapat membina diri kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tajuk yang insya-Allah saya cuba sampaikan untuk kita sama share, iaitu kesan ikhlas hubungan dengan Allah yang memberi keuntungan kepada orang-orang ikhlas itu sendiri. Okay, insya-Allah. Jadi tajuk ini boleh gerak pada slide seterusnya. Boleh gerakkan slide. Okey, ada okey. Ada video kita tengok sekejap. Boleh tengok video sekejap. Hanya dari apa-apa yang nampak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Haji, bisa bicara berdua sebentar? Bisa. Bentar ya. Itu calonnya Sarah. Kuliah di Mesir. Bentar lagi MA. Oh, Siapa nama lo? Fandi. Fandi, begini. Enggak semua yang kita pengenin itu bisa tercapai. Jadi kalau Allah nggak ngasih, itu berarti ditunda atau diganti sama yang lebih baik. Betul, Pak Haji. Alhamdulillah, nak. Siapa nama lu tadi? Fandi, Pak Haji. Alhamdulillah kalau Nak Fandi ngerti. Saya juga bersyukur bisa mengenal Sarah dan juga Pak Haji. Apa yang maksud Nak Fandi nih? Waktu pertama kali mengenal Sarah, saya dan keluarga saya adalah orang yang tidak mengerti agama, Pak Haji. Sama sekali tidak mengerti. Iya. Gue ingat waktu itu lo ragu kan, lo udah disunat apa belum? Apa yang saya dan keluarga saya alami sungguh merupakan satu karunia yang besar dari Allah. Terima kasih, Pak Haji. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Dan tentang Sarah, dia memang pantas menjadi calon suami Sarah.
Buat saya, kebahagiaan Sarah adalah kebahagiaan saya juga. Terus? Seperti yang saya katakan tadi, bagi saya, cukuplah karunia yang telah Allah berikan buat saya, buat keluarga saya, berupa iman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi, Mas Sarah diikhlasin begitu aja, Bang? Lo bakal mantu gue. Lo yang jadi bakal mantu gue. Lo udah nguasain yang namanya ilmu ikhlas. Alhamdulillah. Okey, kita terus pada slide. Okay, daripada kisah tadi kita tengok yang ringkas tadi berkaitan seorang lelaki yang berubah kehidupannya menjadi lebih memahami Islam dengan perempuan bernama Sarah, dan keikhlasan dia berkawan hingga kan akhirnya mertuanya menerima dia sebagai menantu. Itu kisah-kisah yang ringkas jelah. Keikhlasan yang sebenar-benarnya adalah dalam seluruh kehidupan kita. Dan ikhlas merupakan perkara asas, perkara penting dalam kita beribadah, insya-Allah. Dan rasanya semua peserta, tuan-tuan, puan-puan yang bersama-sama kita pada pagi ini sebenarnya dah biasa pun, dah pernah dengar barangkali berkaitan keikhlasan, dan kita tahu ini merupakan satu pengulangan ataupun refresh kembali bab ikhlas dalam kehidupan kita. Ya, kerana keikhlasan merupakan satu amal yang perbuatan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab apa? Ikhlas itu kita tengok perlu kepada pembersihan hati, perlu hati yang tulus, ya, hati yang betul-betul bersih, ya, sesama manusia, ya. Kalau menolong manusia pun kerana Allah, kalau berkawan kerana Allah, kalau bekerja memang kerana Allah, kalau menghormati ketua-ketua kerana Allah, tidak ada niat selain daripada itu, ya. Dalam kita beramal, dalam kita melakukan apa-apa juga perbuatan, ya. Kalau tengok daripada penjelasan Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asghar, dia menyatakan ikhlas adalah satu-satunya tujuan ibadah, ya. Bahkan semua para rasul pun menyampaikan dakwah penuh keikhlasan semata-mata kerana Allah sebagai qudwah kepada kita semua, insya-Allah. Okey, seterusnya. Slide seterusnya. Boleh gerakkan slide. Okey, daripada Ar-Raghib dia kata ikhlas itu menyingkirkan segala sesuatu selain Allah. Jadi kita tengok, ya, Ar-Raghib pun mengatakan buat sesuatu tu kita bukan kerana yang lain. Al-Sahlu bin Abdullah, iaitu dia nyatakan tentang ikhlas, seluruh gerak dan dalam diri kita ataupun kita diam hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian Abdul Qasim Al-Qushayri dikata ikhlas ialah mereka yang ingin meletakkan hak Allah dalam setiap perbuatannya. Ya. Orang yang ikhlas akan buat sesuatu kerana Allah, bukan mendapat pujian atau sanjungan daripada manusia. Ya, jadi kita memang tahu bahawa keikhlasan bukan mengharapkan panduan atau mendapatkan sanjungan ataupun pujian daripada orang lain. Ya, wallahu a'lam. Okay, seterusnya. Slide seterusnya. Ini disebutkan ikhlas ibarat orang yang bersihkan beras dari kerikil-kerikil batu kecil, ya, ataupun abuk-abuk yang ada dalam beras tu, dimasak
menjadi nikmat untuk dimakan. Kalau basuh beras tu tak bersih, ada batu-batu kecil, jadi bila kita kunyah, tergigit batu tersebut. Ya. Jadi keikhlasan ni nak katakan memang pure, bersih, suci, menyebabkan bila kita makan, ya, ibarat bila makan nasi tu, kita rasa sedap. Ya. Tidak membuat kita penat, lelah ataupun segala pengorbanan kita buat tak rasa berat. Bila kita ikhlas, kita tak mengharapkan balasan manusia, kita tak mengharapkan sesuatu yang lain, kita tak rasa pun pengorbanan tu sesuatu yang berat bagi kita. Ya. Tetapi, na'udzubillah min zalik, kalau kita buat tu kerana riak, ya, menyebabkan amal tidak rasa nikmat. Bila kita mengharapkan pujian orang, kita mengharapkan orang menyanjung kita, menyebabkan kita mudah menyerah dan selalu kecewa. Ya, bila mengharapkan manusia, kita akan kecewa. Okay, seterusnya, Yusuf Qaradawi kata, ya, maksudnya ialah, maksud ikhlas, kita menginginkan keredaan Allah SWT. Bersih daripada segala noda individual ataupun duniawi. Ya. Atau kita tidak cenderung pada individu, pada diri sendiri, pada harta, kedudukan ataupun kita tak takut tercela, ataupun apa tu silap tu. Okey. Jadi kita tidak mudah tergoda dengan duniawi tersebut. Ya. Kemudian seterusnya kita tengok nanti slide ni saya akan bagi, tuan-tuan perempuan boleh baca nanti kemudian. Okey, seterusnya terus pada slide lain. Ada 3 peringkat daripada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dia kata ada 3 peringkat keikhlasan. Pertama, tidak melihat amal sebagai amal ataupun tidak mencari balasan dari amal. Ya. Maknanya bila kita buat satu kerja, kita tak ada sebut-sebut pun aku buat ni, aku buat tu, aku dah buat macam ni kan. Ya. Sebab bila kita buat satu pekerja, kita penghalang untuk kita ikhlas tadi, pertama, kita nakkan pandangan ataupun perhatian orang. Ya. Yang kedua, kita inginkan balasan dari amal kita. Ketiga, ya, puas dan senang kepadanya. Kita rasa macam, oh aku dah beramal, kita rasa macam tu, na'udzubillah min zalik. Jadi 3 perkara ini menyebabkan amal-amal kita sebenarnya tidak ikhlas pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana bila kita buat satu perkara, ya, kerana Allah, sebenarnya apa yang amal-amal yang kita buat itu merupakan anugerah Allah kepada kita. Kebaikan yang kita buat, amal yang kita buat, itu semua nikmat yang Allah beri kepada kita. Maknanya kita tak mampu buat amal kebajikan tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini merupakan anugerah Allah kepada kita. Okey, yang kedua peringkat keikhlasan. Slide seterusnya. Yang kedua kita tengok malu terhadap amal. Jadi orang yang ikhlas, kata Ibnu Qayyim Jauziyah kata, malu terhadap amal sambil berusaha untuk menyara cahaya taufik dan kepanjakan Allah. Maksudnya malu terhadap amal, maksudnya dia rasa dia tak layak pun, ya, belum layak dengan amal tersebut. Ya. Namun dia tetap berusaha untuk terus beramal. Ya. Jadi kita tengok bagaimana kita nak rasa malu terhadap beramal. Ya. Peringkat ini mencakup 5 perkara. Berusaha dalam amal, rasa malu pada Allah, memelihara kesaksian, melihat amal sebagai pemberian Allah dan kurniaan Allah. Jadi nak rasa malu terhadap amal, maksudnya kita buat satu perkara, kita tak rasa pun kerja ini aku, ya. Semua daripada aku. Dia tak rasa macam tu, tapi dia rasa malu sebab itu anugerah Allah pada dia. Yang ketiga, memurnikan amal, biarkan amal berlalu berdasarkan ilmu. Ya. Dah buat satu kerja, dia biar je, dia serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dia tak ada nak fikir, oh aku dah buat macam ni, aku patutnya dapat macam ni. Tak. Jadi kita tengok memurnikan amal ini
iaitu membiarkan amal berlalu berdasarkan ilmu ketundukan terhadap kehendak Allah, membebaskan amal dan ubudiyah selain pada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya bila kita beramal, kita biarkan je amal tu Allah yang kira, maka kita takkan terasa, tak rasa bangga, tak rasa riak, tak rasa takabur dengan apa yang kita telah buat. Okey, seterusnya 3 peringkat amal kan. Ya. Apa dia kesan amal tu? Ya. Sebenarnya itu merupakan intisari keimanan kita. Ya. Kita memang tahu pun katakanlah sesungguhnya solat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Tiada sekutu baginya dan demikian itulah diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri pada Allah. Maknanya kita sentiasa meletakkan Allah lah tempat pengabdian kita semata-mata, bukan pada makhluk. Okey, seterusnya. Slide seterusnya. Fudail bin Iyad kata dalam surah Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, maksud ahsan, ikhlas, yang paling ikhlas. Ya. Ahsanu amala maksudnya yang paling ikhlas amal kita. Ya. Ataupun paling benar. Ya. Paling benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kata Allah uji kita, Allah uji manusia kerana apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah uji sebab Allah nak tapis keikhlasan kita dalam beramal. Dia ujian-ujian tersebut untuk kembalikan kita kepada jalan yang betul, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana katanya sesungguhnya jika amal dilakukan dengan ikhlas tapi tak benar, maka tidak diterima. Jika benar tapi tidak ikhlas pun tak diterima. Perbuatan yang benar tak ikhlas tak diterima. Perbuatan ikhlas, ya, benar tapi tidak ikhlas tidak diterima, ya, sehingga amal itu harus ikhlas dan benar. Ini dilakukan kerana Allah Azza wa Jalla. Ya. Itu pendapat Fudail. Okey, seterusnya. Ini Imam Syafi'i dia berkata pada kawan dia, wahai Abu Musa, jika kau berijtihad dengan sebenar-benar kesungguhan untuk buat seluruh manusia redha, yang suka pada kamu, maka itu tidak akan terjadi. Jika demikian, ikhlaskan amalmu dan niatmu kerana Allah Azza wa Jalla. Jadi sentiasa diingatkan supaya letakkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya. Ini hadis 1 tentang ikhlas dalam kitab hadis 40 Imam Nawawi. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasul. Dan seterusnya, bagaimana Rasulullah mengajar kita supaya segala amal perbuatan kita mestilah niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Pada zaman Nabi dulu, ya, ada orang lelaki yang berhijrah sebab nak kahwin dengan Mu'atikah. Dia niat nak hijrah tu sebab nak kahwin, maka kahwinlah. Ya, dapatlah dia perempuan tu. Tapi kalau hijrah dia kerana Allah, ya, maka dapatlah pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. So maknanya apa jua perbuatan kita buat, janganlah niat sesuatu pada lain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah tidak menerima amal kecuali bila dilaksanakan dengan ikhlas untuk mencari redha Allah. Okay. Hadis ni penting dan kalau boleh kita sama-sama rujuk dan sentiasa ulang kaji sebab keikhlasan itu sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, seterusnya. Okay, terus. Sebab bila kita tidak ikhlas, ini hadis ni menakutkan. Kita tengok terjemahannya terus. Hadis ini mengisahkan tentang orang yang alim ulama, ya, syahid, rajulun istushhida. Kemudian pertama orang yang syahid, yang kedua yang mana kita tengok, tengok terjemahan hadis ini ya. Seterusnya, slide seterusnya. Ya, yang mana seorang ni, orang lain semua kata, oh dia syahid fi sabilillah. Ya. Tapi kita tengok bagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia pertama akan diadili pada hari kiamat adalah seorang lelaki yang mati syahid. Dia mati syahid.
Orang tengok semua dia berjuang fisabilillah. Ya, ini hadis yang amat menakutkan bila kita baca. Ya, beliau akan dibawa kepada Allah dan Allah menunjukkan padanya nikmat-nikmat Allah dan rezeki lelaki itu mengakuinya. Lalu Allah bertanya, apa yang telah kau lakukan dengannya? Lelaki itu menjawab, aku telah berperang di jalanmu sehingga aku syahid. Allah jawab, kau bohong. Sebaliknya kau berperang agar kau dipanggil pahlawan. Na'udzubillah min zalik. Ya. Bila kita buat bahkan seorang yang dah syahid tu, dia dah syahid fisabilillah pun, ya. Bila ada niat sikit je kerana nakkan kemasyhuran, kerana nak digelar pahlawan, kerana nakkan nama, ya, maka apa dikata kat sini, lelaki itu diarahkan untuk diseret dengan wajahnya di atas muka bumi, kemudian dilempar ke dalam api neraka. Na'udzubillah min zalik. Ini orang yang syahid fisabilillah. Yang pertama Rasulullah sebut. Yang kedua, slide seterusnya. Yang kedua disebut lelaki yang mempelajari ilmu, yang mengajar ilmu, baca Al-Quran. Ini memang amat-amat menakutkan kalau kita baca kan. Ada ilmu, mengajar orang lagi. Macam kita, macam saya sendirilah. Ataupun tuan-tuan perempuan yang mengajar murid-murid, mengajar anak-anak, student, yang dekat dengan student, ada ilmu, mengajar ilmu tersebut kepada pelajar. Ya. Jadi yang ini dikatakan pun sama, Allah tunjukkan kepada dia nikmat apa semua. Kemudian dia mengaku dia ada ilmu, mengajarkan ilmu, baca Quran apa semua, tapi Allah kata bohong. Sebaliknya kau menuntut ilmu untuk dipanggil alim. Ya. Na'udzubillah min zalik. Ya. Kemudian dia arahkan lelaki itu sama juga. Diseret dengan wajah di atas muka bumi, kemudian dilempar ke dalam neraka. Sama macam tadi, syuhada tadi, orang yang syahid tadi. Ini orang alim, ulama. Yang ketiga, seterusnya, slide seterusnya, lelaki yang berharta. Allah bagi dia harta, dia berikan hartanya semua pada orang yang berhak. Dia infak harta dia. Masya Allah. Ya? Bagaimana pun sama juga lelaki ni, bagaimana Allah tanya pasal nikmat apa semua. Kemudian dia pun jawablah, aku dah sedekahkan semua harta aku apa semua kan, infak fisabilillah. Tapi Allah kata kamu dusta. Kita tengok terjemahan ni, slide seterusnya. Sama juga dia kata aku dah belanjakan ni pada jalan kau, tapi Allah tetap kata dia bohong. Kau buat macam tu untuk dipanggil dermawan. Pertama tadi syahid untuk dipanggil pahlawan. Yang kedua ulama untuk dipanggil dia ulama, orang alim. Yang ketiga orang yang infak harta untuk digelar dermawan. Sama juga diseret wajahnya atas muka bumi, kemudian dilempar ke dalam neraka. So maknanya keikhlasan itu memang setiap saat kita kena sentiasa ingat, sentiasa seiring dengan amal perbuatan kita. Seterusnya, slide seterusnya. Berkaitan ayat surah Hud, ayat 15-16 ni kita tengok, maksud dia barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasan dunia, nescaya kami berikan pada mereka balasan pekerjaan mereka dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia tak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia. Sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Na'udzubillah min zalik. Maknanya dalam ayat ini, Muawiyah bila dengar dia menangis sampai dia pengsan ketakutan sebab mayuridud dunya. Siapa nakkan dunia dan perhiasannya Allah bagi. Na'udzubillah. Tapi kat akhirat besok dia tak ada. Dia tak dapat apa-apa. Lenyap segalanya di akhirat nanti kan. Na'udzubillah min zalik. Memang pun menakutkan. Kisah seterusnya Al-Aufi dicerita Ibn Abbas. Orang suka buat riak, didatangkan kepada mereka kebaikan di dunia. Mereka tidak dizalimi sedikit pun. Barang siapa yang firman Allah, barang siapa buat amal soleh dengan tujuan untuk kepentingan dunia, baik, itu untuk berpuasa, solat, tahajud malam, tidak ia kerjakan kecuali hanya untuk memperolehi dunia. Na'udzubillah. Kalau kita puasa untuk dikatakan orang rajinnya berpuasa orang ni. Ataupun kita banyak solat sunat,
kita nak lihat orang, oh dia ni Masya Allah solat dia, ataupun dia tahajud malam, dia rasa bangga dalam diri dia, ujub. Ya, rasa oh aku dah banyak tahajud dah malam kan. Pun walaupun orang tak nampak tapi kita rasa aku ni dah banyak puasa, aku dah banyak solat, aku dah banyak tahajud, banyak baca Quran, dah apa-apa amal baik yang kita buat lah. Jadi kita rasa bangga dengan amal tersebut. Ya, na'udzubillah min zalik. Jadi lebih lanjut lagi Allah berfirman, yakni orang yang mengejar balasan dunia sehingga amal dikerjakannya itu sia-sia kerana tersingkirkan oleh pengajar sebab kejar hal-hal bersifat duniawi. Jadi orang-orang ni termasuk orang yang merugi. Ya. Na'udzubillah min zalik. Jadi banyak contoh-contoh. Okey, seterusnya yang untuk jadi pengajaran pada kita. Ini dikatakan oleh Mujahid, dikatakan oleh Anas apa semua. Sedangkan Anas Malik berkata, ayat tersebut turun kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tetapi sebenarnya walaupun ayat tu diturunkan pada Yahudi dan Nasrani, tapi hakikatnya untuk kita, ya, kembali kepada Allah SWT. Ni seterusnya. Okey. Tapi kita tengok hasad dengki dibenarkan dalam hadis. Rasulullah kata, Rasulullah SAW bersabda, tidak dibolehkan berdengki selain dengan dua hal. Seseorang yang Allah beri Quran lantas baca sepanjang malam dan siang hingga ada orang berkata, kalaulah aku diberi kurnia orang seperti orang itu, nescaya aku lakukan sebagaimana dia lakukan. Yang kedua, orang yang berharta dibelanjakan hartanya itu. Kita tengok, Masya Allah, dia ni banyak ni harta, dia diinfak harta dia kepada orang. Maknanya satu keadaan kita rasa cemburu tengok orang yang sentiasa menjaga Al-Quran. Siang malam jaga Quran dia, baca, hafal dan sebagainya. Yang kedua, orang yang ada harta diinfak harta kerana Allah. Ya, maka kita rasa cemburu dengan orang tersebut. Jadi kita tengok keikhlasan itu, ya, seiring dengan amal-amal kita, dan kita boleh rasa dengki kepada orang yang buat kebaikan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, seterusnya, amal tanpa keikhlasan, ya, Ibnu Qayyim Jauziyah, ya, ibarat musafir yang mengisi kantung air dengan kerikil pasir, memberatkannya tapi tidak bermanfaat. Ya. Jika ilmu bermanfaat tanpa amal, maka tidak mungkin Allah mencela para pendeta ahli kitab. Jika ilmu bermanfaat tanpa keikhlasan, tidak mungkin Allah mencela orang-orang munafik. Jadi keikhlasan itu satu perkara yang amat berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tanpa keikhlasan, ya, kita akan dicela oleh Allah. Kita akan, na'udzubillah, ya, jadi seperti orang-orang munafik. Ya. Pendeta yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada ilmu tapi tidak beramal. Atau munafik yang tidak ikhlas dengan ilmu dia. Sifat munafik ini bukan kita kata orang tu munafik, tuduh orang munafik dan benda tu tak kena kat kita. Sebenarnya munafik tu mungkin boleh jatuh kat kita kalau kita tak jaga keikhlasan. Ya. Sifat munafik, siapa-siapa pun boleh jadi munafik kalau dia tidak perhatikan keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jua amal yang dia buat. Okey, seterusnya. Kata-kata Imam Syahid Al-Hasan Al-Banna, saudara menumpukan niat hanya kepada Allah dalam kata-kata, amalan dan segala daya usaha saudara semata-mata mengharapkan keredaan dan ganjaran, tanpa mengindahkan habuan pandangan zahir, pangkat, gelaran maupun maju atau mundurnya sesuatu. Dengan itu saudara menjadi tentera kepada fikrah dan akidah, bukannya hamba kepada habuan dan faedah. Dan ini saudara akan faham erti laungan keramat. Allahu ghayatuna. Ya. Allah lah matlamat kami. Allah lah tujuan kami. Ya. Imam Al-Banna memberi motivasi kepada ikhwan muslimin, sahabat-sahabatnya dalam ikhwan. Ya, kalau kita buat kerja mengharapkan redha Allah, ya, segala kerja kita harap redha Allah, tak kisah pun pasal habuan, tak kisah pun pasal pandangan orang, tak kisah pun pasal pangkat kedudukan, ya. Jadi sebenarnya bila kita tidak mengharapkan sesuatu selain Allah, maka kita adalah tentera ataupun kita punya fikrah
Tentera kepada fikrah dan akidah. Kita tentera kepada orang yang mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya tentera yang mengharapkan habuan dan faedah dunia semata-mata. Ya, na'udzubillah. Dua, beza. So, kehidupan kita ni sama ada menuju jalan yang lurus, Allahu ghayatuna, ataupun menuju jalan yang bengkok, mengharapkan manusia, mengharapkan kedudukan, pangkat, habuan dunia dan sebagainya. Ya, itu sentiasa kena war-warkan ataupun sentiasa kena muhasabah diri kita untuk sentiasa rasa aku buat ni kerana Allah ke tidak. Okey. Jadi memang betul lah kata-kata Imam Syahid Al-Banna ini berkaitan dengan keikhlasan. Okey, seterusnya. Ni kata-kata Fudail bin Iyad. Ni pun kadang-kadang takut kita tak perasan kita terbuat. Bila kita meninggalkan suatu amal kerana manusia, ya, contohnya lah, ya aku tak nak solat sunat lah, nanti orang kata aku dah rajin sangat solat. Bila tinggalkan solat sunat tu, ya, meninggalkan amal kerana manusia, riak. Beramal kerana manusia, syirik. Ni macam terbalik je. Tarakal amal li ajli nas riak wal amal li ajli nas syirik. Beramal kerana manusia, syirik. Ikhlas itu ialah kamu dihindarkan oleh Allah dari kedua-duanya. Ya. Buat kerana manusia, syirik. Syirik yang tersembunyi, khafi. Syirik yang tak nampak. Ya. Tinggalkan solat tadi sebab manusia riak. Buat solat kerana manusia pula, solat sunat. Contohnya solat sunat dekat masjid. Kita buat solat sunat, selalu tak buat pun. Itu syirik. Ya. Tapi kita kena buang dua-dua. Bukannya tinggalkan kerana manusia dan bukan buat kerana manusia, tapi kita buat kerana redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana para sahabat ataupun isteri-isteri Nabi, ya, bila dapat tahu satu kelebihan, ya, contohnya solat rawatib. Bila kita solat rawatib, solat-solat sunat sebelum subuh, solat sunat sebelum dan selepas zuhur, solat sunat sebelum asar, solat sunat selepas maghrib dan solat sunat sebelum dan selepas isyak. Itu rawatib. Maka Rasulullah sebut dalam satu hadis, disediakan rumah di syurga. Ya, maknanya kita kat dunia ni nak bina rumah, nak kena simpan duit ratusan ribu ringgit. Tetapi sebenarnya nak bina rumah di syurga, hanya Allah suruh kita solat-solat rawatib tu. Ada lagi yang amal-amal lain pun, ya, ada Allah sediakan rumah juga. Tapi kita fikir tak, aku nak buat rumah untuk aku di syurga nanti. So, bila buat solat-solat sunat ini kerana Allah, jaga solat rawatib kita, setiap hari kita lah bina satu rumah kat syurga. Dan jangan kita rasa, oh aku dah buat rawatib penuh ni, ada satu rumah, kita puas hati dengan amal tersebut. Tak boleh. Dan kita sebenarnya mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat, tapi kena ada rahmat Allah juga. Ikhlas ke tak ikhlas yang kita buat tadi. Kita buat tadi sempurna tak sempurna. Okey. Jadi itu itu dia, ya, amal-amal yang kita kena jaga. Kemudian Imam Al-Qushari kata menjuruskan ketaatan hanya pada Allah dengan niat bertaqarrub, mendekatkan kepada Allah. Ya, bila isteri Nabi bila tahu pasal solat rawatib ni dapat bina syurga, maka dia kata selepas aku dengar Nabi kata berkenaan solat rawatib ni, aku tak tinggal dah solat rawatib. Kerana apa? Kerana dia nak redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita baca kisah-kisah isteri Nabi, kisah sahabat Nabi yang buat sesuatu hanya nak redha Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita nampak itu maksud dia ifradul haqq subhanahu fi ta'ah bil qasdi. Dia meluruskan niat amal dia semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang begitu juga kita ingat kisah Saidina Abu Bakar dalam hadisul ifki, peristiwa hadisul ifki ataupun fitnah yang berlaku kepada Aisyah. Bila Mashtah, ya, Mashtah ni orang miskin lah sebenarnya, yang dibantu oleh Saidina Abu Bakar, selalu bagi duit setiap bulan, bantuan kat dia. Bila mana Mashtah ni salah seorang penyebar fitnah Aisyah, Abu Bakar rasa marah, maka ditariknya bantuan tersebut. Ya.
Tapi Allah turunkan ayat, apakah kamu tidak mahu pengampunan Allah? Ya, ala tastaghfirullah. Maksudnya, kamu tak mahukah pengampunan Allah? Ya, wahai Abu Bakar. Ya, maafkan itulah lebih baik sebenarnya. Ya. Maka bila turun ayat tu, Abu Bakar meneruskan kembali bantuannya kepada Mashtah, walaupun Mashtah tu menyebabkan fitnah tentang Aisyah. Jadi ini antara panduan-panduan dalam kehidupan kita, walaupun kita terus pada slide lain. Dalam kehidupan kita dianiaya, di fitnah dan sebagainya, kita terus mengharapkan redha Allah SWT. Kemudian nak jaga keikhlasan, buat bersungguh-sungguh amal dalam secara maknanya seorang-seorang ataupun ada orang. Orang puji atau orang cela, kita tak kisah pun. Kita buat je amal tersebut. Ya, maknanya, janganlah waktu depan ramai orang, kita buat benda baik. Belakang orang, kita malas nak buat. Ya? Macam solat tadi, solat sunat. Pergi kat masjid, kita solat sunat. Tapi balik rumah, kita malas nak solat sunat. Tu benda-benda yang merosakkan amal lah. Ya? Bila orang puji, kita bersungguh-sungguh buat kebaikan. Bila orang dah cela kita tak nak buat dah. Itu benda-benda yang merosakkan amal. Ya, Ali bin Abi Talib berkata, orang riak memiliki beberapa ciri. Malas jika sendirian. Itu tadi. Rajin di hadapan orang banyak. Gairah beramal jika dipuji. Makin dipuji, makin buat kerja. Tapi bila orang cela, sentap, lepas tu tak nak buat dah. Jadi, itu benda-benda yang Allah uji kita lah. Ujian-ujian yang Allah berikan. Ya beluakum ayyukum ahsan amalan, inilah dia. Orang puji ke, orang cela ke, dia buat je kerja-kerja dia sebab yang dikejar ialah Allahu ghayatuna. Masa menentukan keikhlasan. Jadi dalam umur-umur kita ini, segala ujian, segala cubaan, suka duka dalam kehidupan itu, semuanya menguji keikhlasan kita yang kita kena insaf dan sedar supaya kita kembali pada jalan yang betul. Okay, terus. Terjaga dari segala yang diharamkan Allah dalam keadaan bersama manusia atau jauh dari mereka. Ya, yang pertama tadi, ramai orang ke, kita seorang ke, buat benda baik. Terus beramal. Yang kedua, perkara haram. Ya. Dengan orang pun kita, waktu ramai orang pun kita jaga perkara haram. Jauh daripada orang pun, kita bersendirian pun, kita tinggalkan perkara haram. Ya. Aku beritahukan bahawa ada satu kaum dari umatku datang di hari kiamat dengan kebaikan seperti gunung Tihamah. Banyak kebaikan dia. Tapi Allah menjadikannya seperti debu yang berterbangan. Mereka adalah saudara kamu, kulit sama dengan kamu. Melakukan ibadah malam. Allahu Akbar. Takutnya. Mereka adalah kaum jika sendiri, bersendirian, melanggar yang diharamkan oleh Allah. Na'udzubillah min zalik. Ya, macam contohlah na'udzubillah min zalik. Takut sangat-sangat kan. Contoh, bila bersendirian, kalau kat luar-luar tu nampak elok je bertudung labu, nampak elok je pakai baju yang cantik macam orang alim, na'udzubillah. Tapi bila kita bersendirian, ya, adakah kita jaga benda-benda yang Allah larang? Jaga hak-hak Allah, menjaga perintah Allah. Contoh, masing-masing semua ada handphone, ada gadget, ya. Adakah kita melihat filem-filem yang porno dan sebagainya? Adakah kita buat benda-benda yang tak baik di sebalik luaran kita yang nampak baik? Ya, na'udzubillah min zalik. Jadi tujuan yang tak dicapai orang ikhlas adalah redha Allah. So, bersendirian atau ramai, kita sentiasa jaga keredaan, nakkan redha Allah SWT. Perbaiki diri kita dan terus beramal. Ya. Waktu orang nampak ke, orang puji ke, orang cela ke, sebab kita hanya nampak Allah yang melihat kita. Allah yang melihat amal-amal kita. Itu sebabnya para tabi'in, ya, mendidik anak-anak mereka bila dah berusia 2 tahun, dah faham bercakap dengan dia dah faham baik perkara yang simple. Diajar supaya Allah melihat aku, Allah menyaksikan aku. Bila sebut Allah lihat aku, Allah saksikan aku, dia sentiasa sebut Allah lihat aku, Allah saksikan aku, lama-lama dia takut nak buat
perkara-perkara yang dilarang. Okey, terus. Merasa senang jika kebaikan direalisasikan di tangan saudaranya, sesama da'i. Seperti dia rasa senang jika kebaikan terlaksana melalui tangannya. Berdakwah untuk kemuliaan Islam dan umat, bukan populariti. So, tidak ada rasa dengki kepada pendakwah-pendakwah yang menyampaikan kebenaran. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu semua orang boleh buat, bukan ustaz-ustazah saja. Asalkan orang itu memahami Islam dengan betul dan jelas. Ya, dakwah ini bukan untuk ustaz-ustazah, tetapi pada sesiapa. Engineer pun boleh, tukang kebun pun boleh, ya, tukang sapu pun boleh. Ya, menyampaikan dakwah, sama ada dakwah yang melalui perbuatan dia, itu dakwah juga. Ataupun melalui percakapan dia. Dakwah bukan sekadar ceramah macam ni. Dakwah ialah melalui teladan dia pun boleh. Banyak kisah-kisah cleaner-cleaner yang subhanallah, walaupun gaji kecil, tapi dia amat pemurah, membantu orang. Duit dia ada banyak tu lah dia tolong orang dalam kesempitan. Ya, subhanallah. Jadi syurga ini, ya, syurga ini bukan milik orang-orang yang ada pangkat kedudukan kat dunia, bukan milik bangsawan. Tapi syurga ini adalah milik atqakum indallah. Ya, Allah sebut dalam surah Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, Allah sebut, ya, orang yang paling mulia di sisi Allah, ya, orang yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia seorang cleaner. Macam kisah Bilal bin Rabah, kulit hitam. Ya. Bilal walaupun dia asalnya dulu hamba, tapi dia boleh menjadi ahli syurga kerana keikhlasan dia dalam beramal dalam Islam dan menjadi taat patuh kepada Rasulullah SAW. Okay, seterusnya. Syaitan sentiasa menggoda rosakkan amal-amal kita. Dia sentiasa usaha. Kita dah buat kebaikan, dia cuba sampai berpuluh-puluh tahun nak rosakkan amal kita. Sampai kita sebut sesuatu amal baik itu, lepas tu kita rasa bangga, kita rasa riak, habis amal kita dah 40 tahun kita buat. Jadi na'udzubillah min zalik. Ya. Jadi kena tahu apakah boleh bantu kita untuk ikhlas. Seterusnya, slide seterusnya. Macam mana nak ikhlas? Banyak berdoa. Ya. Seperti mana doa Umar Al-Khattab, ya Allah, jadikanlah seluruh amalanku amalan soleh. Seluruh amalanku hanya kerana ikhlas mengharap redamu, wajahmu. Jangan jadikan sedikit pun dari amalanku tersebut kerana orang lain. Jadi Umar Al-Khattab pun sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan supaya amal-amal dia ikhlas dan diterima oleh Allah. Okay, ini sahabat besar ni. Okay, seterusnya, sahabat yang dijamin syurga. Yang pertama tadi doa. Yang kedua, sembunyikan amal. Jangan cerita-cerita ke orang. 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari di mana tidak ada naungan selain naungannya. Pertama, pemimpin adil. Adil dalam menjatuhkan hukum. Adil dalam memberi hak-hak. Adil dalam tanggungjawab yang dia sebagai pemimpin. Ya, adil pada semua rakyat, semua orang-orang bawahannya, semua pekerja-pekerjanya, semua pengikut-pengikutnya, semua rakyat jelata. Keadilan ni satu perkara yang berat di sisi Allah. Ya, jadi itu sebabnya pemimpin adil ini mendapat naungan bawah arasy Allah di akhirat kelak. Yang pertama. Kedua, pemuda yang tak sentiasa dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Pemuda yang menangis waktu mengingatkan dosa-dosanya, pemuda yang sentiasa muhasabah diri, ya, mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan laki-laki yang hatinya sentiasa terikat dengan masjid, ya. Lelaki yang nak katanya subhanallah, mudah sangat kalau nak dapatkan syurga, iaitu orang lelaki yang hati dia rasa cinta kepada masjid. Kalau kita baca kisah Rasulullah SAW 7 hari sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah demam sakit yang kejap dia pengsan, rebah, dia tak larat bangun.
Tapi bila dia sedar je, dia minta orang iring dia bawa ke masjid. Solat ke masjid. Rumah dia dekat masjid kan. Ya, sampai kat masjid, dia cuba solat jemaah. Bila tak mampu jadi imam, sedang bakal jadi imam. Itulah kecintaan Rasulullah SAW kepada masjid yang menjadi qudwah kepada kita. Yang sepatutnya, ya, peluang-peluang inilah diambil oleh semua orang lelaki, ayah-ayah, anak-anak lelaki dan semua orang lelaki yang cintakan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, yang seterusnya, ya, dapat naungan aras juga ialah orang yang dicintai kerana Allah. Saling berkasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sebab dia bos kita. Kita sayang dia sebab, ya, dia seorang yang baik, seorang yang soleh, seorang yang taat pada Allah, seorang yang mau mendekatkan kita pada Allah. Kita sayang orang tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun wanita-wanita yang dia ada sahabat-sahabat yang cantik, yang terkenal. Dia sayang kawan tu kerana Allah, bukan sebab popularitinya, bukan sebab kecantikannya, tapi dia sayang kerana Allah. Ya. Begitu juga sahabat-sahabat Nabi yang mencintai Rasulullah SAW dengan penuh kasih sayang. Ya. Bertemu dan pisah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi besarnya di sisi Allah orang yang berkasih sayang, bersahabat, berkawan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, lelaki dia ajak berzina oleh seorang wanita cantik yang ada kedudukan. Dia menolak, ya, pelawaan wanita tersebut kerana dia nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rasa Allah, macam mana kata, perbuatan tersebut perbuatan yang dilarang oleh Allah dan dia rasa kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menolak, ya, permintaan wanita itu walaupun wanita itu cantik, walaupun wanita itu ada kedudukan. Begitu juga kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya, yang diganggu oleh isteri Al-Aziz, ya. Dia menolak walaupun masa tu tak ada siapa pun, tapi itu nak dikatakan Nabi Yusuf alaihissalam adalah Nabi yang nampak, ya, rasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia kata, inna akhafullah, aku takut pada Allah. Ya. Seseorang yang bersedekah dan sembunyikan sedekahnya hingga tangan kirinya tak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Dia cuba sembunyikan sedekah. Ya. Sembunyikan amal kebaikan. Ya. Dan seorang yang mengingati Allah di waktu sendiri hingga menitis air matanya. Ya. Bila kita ingat Allah, kita boleh menangis kerana mengenangkan dosa-dosa kita. Kena selalu cuba beramal dengan hadis-hadis ini. Hadis ini mudah-mudahan kita termasuk golongan yang dapat naungan arash. Okey. Seterusnya, harap moderator bagi tahu saya kalau dah sampai, dah tamat masa. Memandang rendah amal kebaikan. Maksudnya kita bila buat satu perkara, ya, kita tengok sini. Di antara bencana dialami seorang hamba Allah ketika dia merasa redha dengan amal kebaikan yang dilakukan. Ni jatuh pada ujub. Jadi kalau kita rasa, aku buat amal banyak dah ni, ya, rasa bangga tu datang, rasa ujub tu datang, menyebabkan rosak keikhlasan. Tu sebabnya cara nak ikhlas, jangan pandang sangat amal yang kita buat. Let go. Maknanya dah buat benda tu, tinggal. Tak payah sebut, aku pernah buat benda ni, buat ni, berkorban ni, benda-benda tak payah disebut-sebut, tak payah diingat-ingatkan. Terus buat tinggal, serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sa'id bin Jubair berkata, ada orang yang masuk syurga kerana perbuatan maksiat dan ada orang masuk neraka kerana amal kebaikan. Ini yang takut ni. Ya. Yang maksiat tu memanglah masuk neraka, tapi yang takutnya buat amal baik pun masuk neraka tak. Ya. Jadi ditanyakan, ya, bagaimana hal itu terjadi? Seorang melakukan perbuatan maksiat sentiasa takut pada azab Allah akibat perbuatan maksiat tersebut. Maka ia pun bertemu Allah mengampuninya kerana rasa takut tu. Sedangkan orang beramal baik, rasa bangga dengan amal dia pun bertemu Allah dengan demikian, Allah masukkan di dalam api neraka. Na'udzubillah min zalik. Ni yang apa nak kata, kita perasan dengan amal-amal yang kita buat. Ni yang lakukan. Sedangkan kebaikan yang ada yang kita buat tu atas izin Allah, atas kehendak Allah, atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya,
Nak jaga keikhlasan. Melihat amal soleh orang yang berada di atas kita. Kita kena lihat amal soleh orang yang atas-atas. Kita jangan amal soleh yang kecil-kecil yang bawah-bawah. Sebab apa? Bila kita lihat yang besar-besar tu kita rasa bersungguh-sungguh nak buat. Ya? Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah aku tidak menerima upah kepadamu dalam menyampaikan Quran, dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh umat. Ya? Jadi kita tengok bagaimana para rasul zaman dahulu yang menyampaikan dakwah dia tidak mengharapkan upah daripada apa yang dia sampaikan. Ya? Okey, seterusnya dia mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Takut tidak diterima amal. Sentiasa takut kalau amalnya tidak diterima. Ya? Dan orang-orang yang berikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, ya? Mereka tahu sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Jadi kita takut amal tak diterima sebab kita akan balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Seterusnya kita tengok takut tidak terima amal, dan orang-orang yang berikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, ya, mereka sebab kembali pada Allah. Okey, Ummul Mukminin Aisyah kata, wahai Rasulullah, dia tanya pada Rasulullah pasal hadis tu. Sesungguhnya mereka akan kembali pada Tuhan mereka adalah orang yang mencuri, berzina dan minum khamar kemudian takut pada Allah. Rasulullah jawab, tidak wahai Abu Bakar, tidak wahai puteri Abu Bakar. Yang dimaksudkan ayat itu adalah mereka yang solat, puasa, bersedekah, namun mereka takut tidak diterima oleh Allah. Maksud itulah tadi, dia takut amal baik dia tidak diterima oleh Allah SWT. Okey. Satu lagi last boleh? Slide seterusnya yang last. Tidak terpengaruh oleh perkataan manusia. Jadi macam tadilah, ujian, celaan tidak menjadi halang untuk terus beramal soleh. Ya. Terus kita buat apa pun orang kata, kita tinggalkan kata-kata orang. Ya, segalanya tak manfaat kepada kita. Yang manfaat hanyalah bila mana kita sentiasa memuji Allah, sentiasa mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Minta maaf atas gangguan-gangguan teknikal awal tadi, dan kita harap insya-Allah kita sama-sama dapat manfaat daripada perbincangan kita pada pagi ini, dan subhanallah, ya. Mudah-mudahan kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala dan kita cuba beramal untuk menjadi orang-orang yang diterima amal-amal kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang baik daripada Allah, yang lemah di atas kelemahan diri saya sendiri. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Saya serahkan. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah Rosmawati di atas perkongsian ilmu yang sangat bermakna yang disampaikan sebentar tadi. Alhamdulillah, semoga kita dapat memanfaatkan ilmu yang diperolehi hari ini. Jadi saya buka sesi soal jawab dan pertanyaan. Jika ada sebarang kemusykilan boleh mengemukakan soalan terus di sini atau juga menaik soalan di ruang komen. Dipersilakan. Ada soalan tu, doa diamal juga keikhlasan. Kita minta biasa doa yang Rasulullah biasa amalkanlah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Satu. Kita Allah tetap kita berada dalam ketaatan pada Allah sentiasa kekal. Ada soalan lagi? Jika tiada soalan yang ingin diajukan, maka saya tutup sesi ini. Semoga para hadirin dapat memanfaatkan ilmu yang diperolehi hari ini dan berkongsi dengan rakan-rakan yang tidak dapat terus serta. Sebelum kita beralih ke agenda seterusnya, sebagai tanda kenang-kenangan, saya mohon para hadirin untuk membuka video kamera masing-masing untuk sesi bergambar. Okey, freestyle satu. 1, 2, 3, freestyle. Okey, itu saja. Terima kasih. Kembali kepada moderator.
Maka sekian saja untuk kali ini. Terima kasih kepada Dr. Masli, Ustazah Rosmawati untuk pengajuan tazkirah Jumaat FKMI pada kali ini. Kita Sama-sama. tutup majlis dengan surah Al-As dan tasbih kifarah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ustazah.